Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama dengan Cikgu Linda di dalam kelas sejarah tingkatan 1. Hari ini kita akan masuk ke topik baru ya anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang bab 4 iaitu mengenali tamadun. Sudahkah anda bersedia untuk mempelajari topik baru ini? Mari kita pelajari bersama-sama di dalam kelas sejarah. Anak-anak tahu tak di manakah pertempatan awal manusia yang wujud pada zaman dulu? Adakah anak-anak ingat penempatan prasejarah yang kita telah belajar sebelum ini? Kan? Pada zaman Neolitik mereka telah mula tinggal di tepi-tepi sungai, di lembah-lembah sungai. Maka bila manusia ataupun masyarakat mula tinggal di lembah sungai, maka di situ bermulalah tamadun awal manusia yang menetap di lembah sungai dan ia terus berkembang sehinggalah ke hari ini. Pada mulanya kat lembah sungai tu tak ada orang kata tak ada rumah, tak ada tempat tinggal, hanya ada pokok-pokok. Ya, kita tahu kan pokok-pokok, hutan-hutan, bukit-bukit kat tepi sungai. Tetapi adakah anak terfikir kenapa manusia memilih lembah sungai? Mesti ada kepentingan sungai itu kan? Cuba anak-anak cari jawapan. Kenapa manusia memilih untuk menjadikan tempat tinggal di tepi-tepi sungai ataupun di kawasan lembah sungai? Ya, apabila ada dua buah rumah di tepi sungai, maka sikit demi sikit, penduduk akan bertambah di sepanjang sungai. Dan apabila penduduk mula bertambah di tepi sungai, banyak rumah-rumah yang ada dah, maka di situ menyebabkan kawasan itu menjadi sebuah perkampungan. Sebab ramainya penduduk. Dan bila dah ramai kat situ, dah ramai penduduk kat situ, maka ia akan menjadi sebuah bandar atau kita kata bandar kecil lah pada waktu itu kan. Maka bermulalah era pembukaan bandar dan bermulalah kemajuan telah berlaku di lembah sungai akibat daripada pertambahan jumlah penduduk kerana mereka mendirikan rumah-rumah yang semakin banyak. Maka di sini bermulalah manusia atau masyarakat yang hidup pada waktu itu mula melakukan inovasi dengan menggunakan kreativiti mereka untuk menambah baik kehidupan mereka. Maksudnya mereka menggunakan idea mereka, kreativiti mereka dengan menggunakan bahan semula jadi yang berada di kawasan sekitar untuk membolehkan mereka survive, untuk membolehkan mereka hidup dengan lebih rasa selesa, dengan menggunakan barang-barang yang bercanggih pada waktu itu. Dan pada waktu inilah kita kata manusia telah telah wujudnya tamadun pada waktu ini. Kerana manusia pada asalnya memilih lembah-lembah sungai untuk dijadikan pertempatan. Apabila pertempatan itu semakin lama semakin ramai dan semakin lama semakin bertambah bilangan penduduk, maka kawasan itu akan dijadikan sebuah bandaraya ataupun pertempatan yang ramai dijadikan bandaraya. Kemudian adanya pusat-pusat pentadbiran, adanya sumber-sumber ekonomi yang dijalankan pada kawasan tersebut. Hari ini, subtopik yang kita akan belajar adalah 4.1 iaitu kita akan lihat maksud tamadun. Kita selalu dengar perkataan tamadun. Kita sudah bertamadun, masyarakat bertamadun kan? Tapi kita perlu tahu apakah maksud tamadun terlebih dahulu. Kita akan lihat maksud tamadun dari segi dari sudut bahasa Yunani, dari sudut bahasa Inggeris, sudut bahasa Arab dan maksud tamadun
pada bahasa Melayu. Okey, kita akan lihat 4 maksud tamadun mengikut bahasa-bahasa yang akan kita pelajari selepas ini. Sebelum kita melihat apakah maksud tamadun mengikut bahasa-bahasa ni kan. Okey, kita lihat dulu tamadun secara umum. Kita kena tahu apakah tamadun itu. Tamadun adalah suatu pencapaian yang tertinggi oleh sesuatu masyarakat dalam pelbagai bidang. Maksudnya mereka ni telah mencapai kejayaan, telah mencapai satu inovasi ataupun satu kreativiti, yang mana ia telah mengubah kehidupan masyarakat itu. Ianya boleh berlaku dalam pelbagai aspek ataupun dalam pelbagai bidang. Perubahan ini didorong oleh inovasi sesuatu masyarakat, di mana inovasi ini sangat penting untuk kita mengolah sesuatu untuk mewujudkan benda-benda baru. Di mana apabila kita bertamadun, kita telah berjaya untuk membuka suatu pentempatan yang baru. Kita akan lihat dekat situ manusia ataupun masyarakat ini mempunyai kreativiti yang tersendiri. Mereka boleh membuat seni bina, mereka boleh membina infrastruktur yang beri kesenangan kepada masyarakat setempat. Mereka boleh membina sesuatu yang baru, contohnya bangunan, boleh membina kolam, boleh membina sistem pengairan, hasil daripada inovasi. Kerana perkara itu amat penting demi untuk meneruskan kelangsungan hidup mereka pada masa kita kata tamadun ini. Kita boleh lihat pelbagai inovasi dilakukan oleh masyarakat pada pada zaman tamadun ini, di mana masyarakat sudah beroleh teknologi yang tinggi. Mereka nak mengubah cara hidup mereka jadi yang lebih baik. Untuk menjadikan negara mereka lebih berdaya saing, lebih maju ke hadapan. Maka inovasi itu telah dilakukan dalam bidang tadi kan, pelbagai bidang, iaitu bidang kegiatan pertanian dan perdagangan. Banyak kita kata peralatan yang dibina, banyak kemudahan perdagangan yang disediakan di pelabuhan-pelabuhan. Selain daripada itu, kita juga melakukan pelbagai perubahan dalam sistem pemerintahan dan pembentukan bandar, supaya bandar yang kita wujudkan di negara-negara yang tamadun awal nanti yang kita akan pelajari itu membentuk sebuah kota yang terancang. Bila kita membentuk kota yang terancang, maksudnya dia jadi lebih sistematik dan sistem pemerintahan akan jadi lebih mudah untuk kita tadbir sesebuah kerajaan ataupun sesebuah negara. Dengan pencapaian ini juga manusia ataupun masyarakat ataupun pemerintah telah mewujudkan pengkhususan pekerjaan. Kerana dengan pengkhususan pekerjaan ini masyarakat di negara-negara yang tamadun awal ini telah membahagikan pekerjaan mengikut khusus, mengikut kepentingan, mengikut job description yang penting pada era itu. Pada tamadun awal dunia, nanti kita akan pelajari, kita akan lihat terdapat pengkhususan pekerjaan yang dilaksanakan supaya untuk memudahkan pentadbiran kerajaan juga, dan memudahkan pekerja tadi untuk melakukan ataupun untuk bidangnya itu dapat dijayakan atau dapat dicapai dengan baik. Begitu juga dengan penggunaan teknologi. Walaupun kita kata teknologi pada waktu dulu tak sehebat pada waktu sekarang, tetapi teknologi yang digunakan pada zaman dahulu adalah satu pencapaian yang sangat tinggi kepada masyarakat dulu. Dengan ada teknologi itulah mereka berjaya membina sesuatu bangunan yang sangat tinggi, yang sangat gah, yang ada ditinggalkan sehingga ke hari ini, yang dijadikan sebagai tempat pelancongan, tempat bersejarah yang boleh dilawati dengan penggunaan
teknologi tersebut. Okey, peralatan-peralatan yang digunakan. Maksudnya kat sini mereka berjaya membuat inovasi, membuat perubahan dalam kehidupan mereka. Dan wujud organisasi sosial di situ. Begitu juga pencapaian tertinggi ini dapat dicapai dalam aspek agama dan kepercayaan. Dan yang terakhir, kita boleh lihat di mana masyarakat dapat membuat sesuatu pencapaian dalam aspek kesenian. Dalam aspek kesusastraan. Di sini dalam pelbagai bidang ini kita boleh lihat masyarakat tamadun awal itu boleh mengolah, boleh membuat inovasi yang baru untuk menjadikan negara mereka sebuah negara yang maju pada suatu ketika dahulu. Kita akan lihat nanti tamadun Rom. Berjaya dalam pelbagai aspek menjadikan ia sebuah tamadun yang dipandang tinggi. Kita akan lihat tamadun Cina, tamadun Yunani dan juga tamadun India. Semua ini kita akan pelajari di dalam tamadun awal dunia. Kita akan lihat dalam pelbagai aspek bagaimana tamadun itu, negara-negara tamadun awal ini boleh maju. Dan negara-negara lain mengambil contoh negara tamadun awal dunia ini untuk memajukan negara mereka. Inilah maksud tamadun secara umum di mana kita mencapai satu tahap yang tertinggi. Kita berusaha untuk merubah kehidupan kita dengan melakukan inovasi dalam pelbagai bidang. Seterusnya, kita akan lihat maksud tamadun mengikut istilah bahasa. Pertama kita akan lihat maksud tamadun dari sudut bahasa Yunani. Mengikut bahasa Yunani, tamadun ataupun civilization ini diambil daripada perkataan Yunani. Di mana civitas itu bermaksud bandar atau kota. Bagaimana boleh wujud bandar atau kota? Kerana di situ terdapat pertumbuhan masyarakat ataupun penduduk yang ramai. Bila penduduk yang ramai akan mewujudkan satu kawasan yang kawasan yang sangat maju. Sebab kawasan itu terdapatnya masyarakat atau penduduk yang ramai. Maka mengikut istilah ataupun bahasa Yunani, dia kata civitas. Civitas itu bermaksud bandar atau kota. Maksudnya, kalau kita tengok KL tu kan, contohlah Kuala Lumpur kan, bandaraya, kota. Kita lihat, kawasan segitiga Kuala Lumpur itu ramainya orang. Maksudnya, kawasan itu sangat maju. Bila maju, kita kata, kenapa? Mengikut istilah bahasa Yunani, dia kata kenapa kawasan bandar atau kota itu maju? Kerana terdapat tahap kemajuan dalam masyarakat mereka. Kerana masyarakat mereka berusaha untuk memajukan negara itu dalam pelbagai bidang. Dia berusaha memajukan bandar dia, kota dia dalam pelbagai bidang. Itu istilah Yunani ya. Kita lihat. Pelbagai aspek yang dapat dikecapi adalah atau antara kemajuan yang dapat dia perolehi ialah dari aspek kebudayaan, sains, industri dan sistem kerajaan itu. Maka anak-anak kena ingat maksud tamadun daripada bahasa Yunani kita ingat civitas iaitu bandar atau kota di mana ada kemajuan yang dicapai dalam kehidupan mereka dalam pelbagai aspek kebudayaan, sains, industri dan sistem kerajaan. Kerana dikatakan tamadun itu diambil daripada perkataan Yunani. Sekarang kita beralih pula untuk pelajari maksud tamadun dari bahasa Inggeris.
Kalau kita lihat daripada sudut bahasa Inggeris tamadun disebut sebagai civilization. Itu maksud bahasa Inggeris. Okay, disebut sebagai civilization. Di mana berlaku tahap pembangunan manusia atau organisasi yang dianggap paling maju. Di mana tahap pembangunan itu merangkumi pengetahuan manusia, kepercayaan, seni, moral dan juga undang-undang, adat dan kebolehan manusia ataupun organisasi. Ini maksud daripada bahasa Inggeris. Maksudnya pembangunan manusia ataupun organisasi di dalam pentadbiran negeri itu yang dianggap kita kata paling maju. Tu terdapat pelbagai aspek untuk kita kata dia maju. Kita boleh tengok dalam aspek pengetahuan. Pengetahuan siapa? Pengetahuan manusia pada waktu itu. Kepercayaan manusia, adakah dia masih lagi macam mana kepercayaan, adakah berubah daripada zaman dahulu lagi dan dah berubah atau tidak. Seni, seni mereka pada waktu dulu. Moral, undang-undang dan pelbagai lagi. Mari kita lihat pula maksud tamadun daripada bahasa Arab. Apa ya maksud tamadun bahasa Arab? Tamadun dalam bahasa Arab dikenali sebagai mudun, madai dan madana. Apa maksud tiga-tiga ni? Di mana dalam istilah bahasa Arab, tamadun itu dia kata mempunyai tinggi budi bahasa. Kalau tinggi budi bahasa ini lebih kepada manusia lah. Manusia yang tidak cakap kasar, manusia yang mempunyai budi bahasa yang tinggi, bersopan santun. Maksudnya orang kata adab kita tu tinggi, mempunyai adab yang baik. Dan dikatakan juga sebagai pembukaan bandar. Maksudnya telah ada bandar-bandar yang maju hasil daripada bilangan penduduk di satu kawasan tadi yang telah bertambah. Selain daripada itu, istilah lain juga disebut sebagai hadarah dan hadari. Mari kita lihat apa itu hadarah, apa itu hadari. Hadari adalah dia kata tanah atau rumah yang didiami oleh masyarakat. Di mana kat situ juga berlaku tahap kemajuan dan masyarakat di situ memperoleh kekayaan. Itu hadari, tanah atau rumah maju dan bila maju berusaha membuat inovasi, kemudian dia akan dapat hasilnya iaitu kekayaan. Hadarah pula adalah kawasan, daerah, bandar, kota, kampung dan kawasan yang digunakan untuk bercucuk tanam. Maksudnya ada aktiviti pertanian di sini. Yang ini untuk melakukan aktiviti pertanian. Hadarah. Hadari ialah ada tanah, ada rumah, masyarakat tinggal. Masyarakat tinggal, ada tahap kemajuan, dia akan dapat kekayaan. Hadarah, ada kawasan-kawasan, ada daerah-daerah, ada bandar, ada kampung, yang mana ada kota. Tanah itu digunakan untuk bercucuk tanam. Maksud tamadun yang terakhir kita akan lihat daripada sudut bahasa Melayu. Mari kita lihat. Dari istilah bahasa Melayu, tamadun itu adalah suatu peradaban. Peradaban, di mana dia kata pencapaian kemajuan masyarakat dari aspek kebendaan, benda, serta perkembangan pemikiran meliputi bidang sosial, budaya, politik dan lain-lain yang tinggi. Maksudnya dia kata kat sini peradaban. Maksudnya masyarakat telah mencapai kemajuan yang sangat tinggi dari aspek kebendaan serta pemikiran kita. Bagaimana kita nak berubah berfikir daripada cara lama bersesuaian dengan sekarang
yang sudah bertamadun. Okey, kemajuan kebendaan itu dapat dilihat dari aspek penciptaan seni bina. Di mana pada waktu ini kan, daripada istilah bahasa Melayu cakap kan, okey, dia kata masyarakat, okey, pemimpin, okey, sudah pandai untuk membuat seni bina mereka. Okey, setiap tamadun-tamadun awal dunia yang akan awak pelajari nanti, awak akan lihat daripada aspek seni bina di mana keagungannya, macam mana keindahan seni bina mereka. Mereka boleh membina bangunan yang sangat istimewa kepada masyarakat dunia pada hari ini, di mana ia dijadikan tempat bersejarah, dan juga boleh membina empangan ataupun sistem pengairan, yang mana sistem pengairan pada masa dahulu amat-amat penting kepada penduduk ataupun masyarakat kerana untuk menjalankan aktiviti pertanian. Kemajuan kebendaan juga dapat dilihat daripada sistem ekonomi, di mana sistem ekonomi ini diperkenalkan di kerajaan-kerajaan tamadun awal dunia, di mana kita lihat di mana kat situ mereka mengutip cukai. Kerana cukai itu penting untuk kemajuan. Demi untuk memajukan kata apa, tamadun awal dunia tadi, dan juga kita ada aspek kewangan, sangat penting lah. Pada masa sekarang pun cukai itu pun penting untuk sesebuah negara. Selain pada itu, selain pada penciptaan seni bina, sistem ekonomi kita ada hasil cipta, di mana tamadun awal dunia boleh mencipta kertas. Boleh membuat kertas. Boleh membuat lukisan dan ukiran. Kemajuan ini sangat penting kepada masyarakat kerana kita boleh lihat kemodenan kehidupan manusia itu akan jadi lebih teratur dan lebih sistematik di dalam sesebuah kerajaan. Ini menunjukkan masyarakat ataupun kerajaan itu telah menunjukkan suatu dapat dilihat pencapaian yang sangat tinggi di dalam kerajaan mereka sendiri. Sebab kejayaan itu dapat menentukan bagaimana tamadun itu berkembang di dalam masyarakat dan juga kerajaan terawal yang kita akan pelajari. Ya anak-anak, kita telah pelajari 4 maksud tamadun daripada segi bahasa Inggeris, bahasa Arab, bahasa Yunani dan bahasa Melayu. Apa yang anak-anak dapat pelajari daripada sini, kita lihat daripada aspek 4 bahasa tadi, kita dapat lihat bahawa tamadun itu empat bahasa, kita dapat lihat bahawa persamaannya adalah kemajuan yang dicapai oleh masyarakat. Kemajuan dalam pelbagai aspek untuk membina kehidupan yang lebih baik dan lebih kompleks. Maksudnya bermula daripada satu tahap tamadun awal yang wujud di dunia ini, kita lihat perubahan. Sedikit demi sedikit masyarakat berubah. Sedikit demi sedikit masyarakat mula berkembang. Memajukan negara-negara mereka. Sebab bila maju, kita akan lihat negara itu akan dikenali. Akan berjaya. Untuk naikkan negara itu dengan lebih baik. So, dengan tamadun itu kita dapat kecapi bahawa negara tadi akan menjadi lebih baik, lebih maju dan lebih strategik dan lebih tersusun. Sistem-sistem yang digunakan, aspek-aspek yang dikuasai di dalam negara mereka. So, ingat ya anak-anak, tamadun itu ialah sesuatu kemajuan ataupun kejayaan, perubahan yang kita buat untuk kita jadi negara kita lebih maju. Lebih baik. Perbezaannya hanya daripada istilah bahasa. Bahasa Yunani, bahasa Arab,
bahasa Inggeris dan juga bahasa Melayu. Tetapi persamaannya sama, iaitu kita akan lihat pencapaian kemajuan yang dicapai oleh masyarakat yang berada di negara-negara tamadun awal dunia. So, nanti awak akan pelajari seni bina, awak akan pelajari teknologi yang digunakan, awak akan pelajari sistem sistem pentadbiran yang digunakan di dalam kata negara-negara yang bertamadun ini. Okey, cikgu rasa ini sahaja yang kita akan pelajari dalam bab 4.1 istilah tamadun ataupun definisi tamadun. Anak-anak ingat definisi tamadun. Okey, ada 4 dari sudut bahasa, ada 4 yang kita pelajari. Okey, sehingga kita berjumpa lagi di dalam video seterusnya dalam subtopik 4.2, kita akan pelajari konsep tamadun pula. Okey, so cikgu harap video ini bermanfaat kepada anda semua. Jangan lupa untuk subscribe, like dan share video cikgu dan teruskan menyokong channel Cikgu Linda sehingga kita berjumpa lagi di video akan datang. Okay, bye. Assalamualaikum.